Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang cikgu ucapkan ke channel Cikgu LK. Baiklah, kali ini cikgu akan berkongsi tentang kesalahan penggunaan kata. Ada banyak sebenarnya kesalahan penggunaan kata ni. Jadi kita mulakan. Baiklah, kesalahan yang pertama yang biasa dilakukan ialah kesalahan penggunaan kata ganti nama. Baik, kesalahan penggunaan kata ganti nama, cikgu berikan tiga contoh. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama beliau lawan dia. Contoh, kita lihat ayat ini. Beliau ditangkap kerana mencuri. Ayat ini betul atau salah? Ayat ini salah. Sepatutnya dia ditangkap kerana mencuri. Sebab kenapa? Kata beliau hanya boleh digunakan khusus untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, pegawai, menteri dan sebagainya. Jadi kita lihat di situ kerana mencuri. Kalau kerana mencuri tidaklah dihormati kan? Jadi kita guna dia. Baiklah, yang kedua, kata ganti nama kedua, mereka lawan mereka. Baik, kita lihat ayat ini. Mereka akan hadir pada hari penyampaian hadiah. Ayat ini salah. Sepatutnya mereka akan hadir pada hari penyampaian hadiah. Kenapa? Sebab kata ganti diri ketiga iaitu mereka telah menunjukkan maksudnya yang jamak. Jadi tidak perlu lagi digandakan. Sebab untuk menunjukkan banyak sudah jamak, maksudnya banyaklah. Mereka sahaja, tidak perlu gandakan jadi mereka. Seterusnya yang ketiga ialah ia lawan ianya. Contoh, kita lihat ayat ini. Ianya datang ke kampung kami untuk berjual barang-barang rotan. Ayat ini salah. Sepatutnya ia datang ke kampung kami untuk berjual barang-barang rotan. Kata ganti nama diri ketiganya tidak boleh bergabung dengan ia. Jadi hanya perlu guna ia. Ia datang ke kampung kami untuk berjual barang-barang rotan. Baik, itu tadi contoh 3 penggunaan kata ganti nama yang disalahguna. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kesalahan penggunaan kata sendi nama pula. Pertama, penggunaan antara lawan di antara. Baik. Pertengkaran di antara abang dengan rakan karibnya memutuskan hubungan baik mereka. Ayat ini betul atau salah? Ayat ini salah. Sepatutnya pertengkaran antara abang dengan rakan karibnya memutuskan hubungan baik mereka. Kata sendi antara digunakan untuk merujuk tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kalau kita guna di antara, tempat itu tempatlah, merujuk kepada tempat. Jadi kata di antara tidak boleh menggantikan antara. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata sendi nama kepada lawan ke. Okey, kita lihat ayat ini. Demam ayah semakin baik dari sehari kepada sehari. Ayat ini salah. Sepatutnya demam ayah semakin baik dari sehari ke sehari. Kenapa? Sebab kata sendi nama kepada digunakan untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur abstrak. Kata ke pula digunakan di hadapan kata nama atau prasanama yang merujuk tempat dan masa. Contoh, saya hendak ke sekolah. Baiklah, seterusnya kesalahan penggunaan dari lawan daripada. Contoh ayat, peserta itu terdiri dari pemenang acara olahraga sukan tahunan sekolah kami. Ayat ini salah. Sepatutnya peserta itu terdiri daripada pemenang acara olahraga sukan tahunan sekolah kami. Kenapa ya? Sebab kata sendi nama dari digunakan untuk menunjukkan arah atau tempat dan waktu ataupun masa. Kata sendi nama daripada pula
menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak, sumber atau asal kejadian. Boleh juga menunjukkan perbandingan atau perbezaan. Baiklah, seterusnya penggunaan terhadap, melawan, tentang. Contoh kita lihat di sini, para pengawas sedang berbincang terhadap masalah disiplin murid. Ayat ini salah, sepatutnya kita guna tentang. Para pengawas sedang berbincang tentang masalah disiplin murid-murid. Kenapa? Sebab kata sendi nama terhadap digunakan untuk merujuk unsur yang melibatkan penyambut tertentu, sama ada manusia, haiwan atau benda. Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. Baiklah, kita lihat seterusnya kesalahan penggunaan di, pada. Kita lihat di sini contoh ayat. Sikap bertanggung jawab perlu ada di setiap anak lelaki. Di setiap anak lelaki. Sepatutnya ayat ini perlu dibetulkan. Tidak perlu guna di, kita ganti dengan pada. Sikap bertanggung jawab perlu ada pada setiap anak lelaki. Kenapa? Kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat, manakala kata sendi nama pada digunakan untuk masa, manusia, haiwan, benda abstrak, benda konkret tertentu. Jadi kita perlu guna pada, bukan di untuk ayat ini. Seterusnya, kita juga sering terjumpa kesalahan penggunaan kata hubung. Cikgu berikan 4 contoh. Yang pertama, kata hubung apabila lawan bila. Contoh ayat, adik tersenyum bila melihat ayah pulang dari pejabat. Sepatutnya adik tersenyum apabila melihat ayah pulang dari pejabat. Kenapa? Sebab bila tu kata tanya, apabila kata hubung. Seterusnya, kerana lawan sebab. Kita lihat contoh ayat. Kanak-kanak itu menangis sebab kuihnya dipatuk oleh ayam. Ayat ini salah. Sepatutnya kanak-kanak itu menangis kerana kuihnya dipatuk oleh ayam. Baik, kenapa? Kata kerana ialah kata hubung, manakala sebab ialah kata nama. Kata sebab tidak boleh berfungsi sebagai kata hubung untuk menghubungkan dua ayat. Jadi kita kena guna kerana, bukan sebab. Seterusnya, penggunaan yang lawan bahawa. Contoh ayat, saya yakin yang kata-kata abang adalah benar. Ayat ini salah. Sepatutnya saya yakin bahawa kata-kata abang adalah benar. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil. Kemudian kata hubung bahawa pula menghubungkan klausa pelengkap kepada satu klausa utama. Apa ni klausa? Nanti kita buat video tentang klausa pula. Baiklah, yang terakhir, kesalahan penggunaan kata hubung. Oleh kerana, lawan, oleh, sebab. Kita lihat contoh ini. Petani itu berehat di bawah pokok oleh kerana keletihan. Seterusnya, kita lihat ayat kedua. Petani itu berehat di bawah pokok oleh sebab keletihan. Mana satu yang betul? Ayat yang pertama guna oleh kerana atau oleh sebab? Sepatutnya ayat yang betul ialah ayat yang kedua. Kenapa? Kata oleh ialah kata sendi nama, kerana ialah kata hubung, dan sebab ialah kata nama. Dalam bahasa Melayu, perasa sendi nama harus diikuti oleh kata nama. Jadi perasa yang betul ialah oleh sebab. Jadi lepas ini guna oleh sebab. Baik, seterusnya cikgu akan kongsikan pula tentang kesalahan penggunaan kata ganda. Kita lihat selalunya kata ganda ni yang murid selalu silap apabila melibatkan sesuatu yang jamak. Dia sudahlah jamak, digandakan lagi. Contoh, kita lihat banyak kedai-kedai ditutup semasa penularan wabak COVID-19 ini.
Ayat ini salah sebab sudah guna banyak. Guna lagi kata ganda kedai-kedai. Berapa banyak sudah nih. Jadi patutnya banyak kedai ditutup semasa penularan wabak COVID-19. Kalau tidak mau guna banyak, guna kedai-kedai sahaja pun boleh. Jadi ada dua pilihan ayat. Banyak kedai atau kedai-kedai. Contoh lagi ayat seterusnya. Pelbagai jenis lauk pauk dihidang kepada para tetamu dari Kelantan itu. Ayat ini salah sebab pelbagai jenis. Pelbagai jenis sudah jamak. Lauk pauk pun sudah jamak. Jadi sepatutnya kita guna pelbagai jenis lauk atau lauk pauk dihidang kepada para tetamu dari Kelantan itu. Baiklah. Contoh yang terakhir, ini selalu salah nih, selalu digunakan oleh murid. Contohnya ayat ini, semua murid-murid wajib hadir pada hari peperiksaan. Sudah guna semua yang menunjukkan jamak, kemudian guna lagi kata ganda murid-murid. Sepatutnya gunalah semua murid atau murid-murid sahaja. Murid-murid wajib hadir pada hari peperiksaan, kita sudah tahu semua murid ataupun murid yang ramai. Itu untuk kata ganda. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sebenarnya banyak lagi kesalahan penggunaan kata. Contohnya penggunaan kata adjektif, penggunaan kata kerja. Ada juga kesalahan-kesalahan yang boleh kita lihat. Untuk itu, terima kasih kerana menonton video ini dan cikgu harap anda faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.